Nak? Ustaz? Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama. Jadi sempena bulan Ramadan Al-Mubarak kali ini, kami daripada Kelab Sukan dan Rekreasi Selamat Senan Bahad telah membuat program Tazkirah sempena bulan puasa kali ini. Jadi kita akan adakan program ini pada setiap hari Jumaat, iaitu akan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga ke 9.30 pagi. Dan bersama kita akan jemput ustaz lah untuk menyampaikan tazkirah. Dan alhamdulillah hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul, dan bertuahnya kita hari ini pasal hari ini kita dapat bersama dengan Ustaz Farhan Kamal Hisham. Ya, ini beliau adalah presiden ahli lembaga pengarah Akademi Tahfiz dan juga pengurusi Mahat Tahfiz Al-Quran, betul Ustaz ya? Alhamdulillah hari ini kita cukup bertuah. So saya minta bersama daripada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk terus dapat ke depan sini, tapi dengan syarat kena penjarakan sosial 1 meter, tidak nanti kita kena standby 10,000 lah. Penganjur lah kita buat 20,000. Okey, alhamdulillah. So Ustaz, tanpa buang masa, Ustaz hari kita boleh ni. So tanpa buang masa, saya terus menjemputlah Ustaz Farhan Kamal Hisham untuk menyampaikan tazkirah kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin farrafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa anzil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi, saya kasihi Tuan Pimpinan Majlis pada pagi ini, seluruh barisan kepimpinan Selamat Senjam Prahat, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Nampak macam puasa je. Pernah dengar tak istilah kamu ni puasa macam tak puasa? Pernah dengar Itu sebenarnya satu tagline yang sepatutnya ada pada orang yang beriman. Bila dia puasa, dia punya ambitious, dia punya eager, dia punya fresh, dia punya segar, rasa macam tak puasa. Sebab dia sangat kasih dan cinta kepada perintah Allah, termasuklah puasa. Sebab itu Allah mendatangkan kepada puasa itu disentuh hati orang yang beriman. Dan insya-Allah pada pagi ini saya nak mengambil satu tajuk yang berhubung kait dengan diri kita, yang sangat hampir dengan diri kita, iaitu Ramadan dan keampunan. Ramadan dan keampunan. Kita ni puasa ni, apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita? Kita nak capai apa dalam hidup kita? Saya naik tangga tadi, saya nampak visi misi daripada Selamat. Antum, maknanya kita ni ada misi tak? Tak ada. Visi tak ada.
Ini program apa ni? Tanyalah ustaz atau ustaz tanyalah. Jadi kita nak ambil benda yang fokus yang boleh kita buat. Sebab tu orang beriman hidup dia simple dia. Dia boleh buat benda yang memang dia boleh buat, dan benda yang dia nak capai itu sangat fokus. Dan perkara yang dia nak capai itu benda yang achievable, benda yang dia boleh capai dan ada matlamat. Sebab itu kita ini mesti hidup di atas satu landasan. Dan orang beriman dia ada landasan, senang hidup dia. Dia tahu nak dari mana dia datang, kenapa dia datang, dia nak ke mana. Jadi hidup dia tu senang sebab hidupnya sudah disusun oleh Allah. Jadi Allah yang susun hidup dia, lalu dia senang nak mengikut framework yang telah Allah tetapkan. So dia ada dia punya target dia nak capai apa. Jadi insya-Allah bila kita sentuh tentang Ramadan, saya nak membawa beberapa hadis dulu, kemudian kita pergi fokus kepada kita punya perbincangan. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis, saya nak ambil antaranya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shama, siapa puasa. Ni ada hubung kait. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Siapa yang berpuasa dengan keimanan, kedua wahtisaban, dengan pengharapan, pulun sungguh, dalam arti kata lain dia nak cari keredaan Allah, ujung dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Allah akan mengampunkan dosanya. Satu. Yang kedua hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni ketika Nabi naik mimbar. Mimbar Nabi ni dia tak tinggi sangat, 3 anak tangga, 1, 2, 3. Asalnya Nabi bila berkhutbah, Nabi berdiri saja. Sebab sahabat Nabi tak ramai. Masjid yang Nabi bina asalnya 70 kali 60 kaki sahaja. Sebab tu kalau kita pergi Masjid Nabawi, dia ada tiang-tiang, dan di atas tiang tu ada satu tulisan warna hijau. Hadza hudud Masjid Nabawi. Inilah sepadan Masjid Nabawi, 70 kali 60 saja. Yang hari ini yang luas ni 100,000 meter persegi telah melalui proses renovasi yang panjang. Bermula daripada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Uthmaniyah Turki. Yang paling besar juga buat renovation ialah Malik Fahad. That's why dekat Masjid Nabawi ada satu pintu Malik Fahad. Sempena dengan jasa dia. Tapi Nabi punya masjid kecil je, 60 kali 70. Yang besar hari ni renovasi yang boleh memuatkan 2 juta orang yang solat dalam satu masa. Sebab tu dia kena ikut pintu. Kalau muslimat dapat hotel jauh daripada pintu muslimat, dia pergi nak sembahyang jalan juga. Mulut korang ajak. Kau letak aku jauh daripada pintu muslimat. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya dalam keadaan Rasulullah SAW bila dia berkhutbah, Nabi ni bila dia bercakap, sahabat yang kat luar masjid dengar Nabi punya ceramah. Tak ada PA system macam ni pun. Tapi bila sahabat semakin ramai, maka ada sahabat buatkan Nabi mimbar untuk Nabi berdiri supaya speech Nabi, khutbah Nabi, sermon dia lebih capaian dia lebih jauh dan lebih baik. Lalu dulunya Nabi cuma memegang batang tamar saja. Kalau tengok dia punya ilustrasi dia, orang ni memang selama ni memang sesuai lah. Kalau nak buat ilustrasi masjid Nabi, bilik Nabi memang cantik lah kan. Nak sebutnya, Nabi yang ada hari ni, tiang-tiang yang kita kata tiang Aisyah, tiang katil, sarir, ustuwana sarir, tiang pengawal, semua itu merupakan asalnya batang-batang tamar. Jadi bila Nabi berkhutbah, Nabi pegang pokok tamar. Kita pokok kelapa sawit lah kan? Pokok tamar Nabi pegang. Sehingga ada mimbar, Nabi tak pegang lagi pokok tamar ni. Lalu satu hari Nabi mendengar tamar menangis. Pokok tamar menangis. Nabi cari, rupanya tamar, pokok tamar tu menangis. Dia menangis, dia kata, wahai Rasulullah, dulu kau pegang aku bila kau berkhutbah. Lah ni kau tak pegang aku dah sebab kau dapat mimbar yang baru. Sedih dia sebab Nabi tak pegang dia. Inilah sayangnya makhluk Allah kepada Rasulullah SAW. Lepas itu bila Nabi naik mimbar dia macam itulah saya nak sebut. Kadang-kadang mimbar kita tak berapa praktikal kan.
terlalu tinggi dengan makmum. Tengok atas lepas solat, slip disc kita. Nak sebutnya terlalu tinggi. Kan? Capaian dia tak berapa fokus khutbah. Khutbah pula tidur kan? Betul tak? Tu kelebihan orang Ampang ni. Kan? Kat rumah tuan-tuan tidur baring ke duduk? Baring. Tapi kat masjid orang boleh duduk tidur. Ini kelebihan khutbah. Macam kena sihir. Alhamdulillahi qail. Pop tidur. Ibadallah. Bangun balik. Subhanallah. Luar biasa ni. Sebab tu tanda orang tu bahagia. Dia senang tidur dalam kuliah. Tu dia. Jadi bila Rasulullah SAW naik tangga mimbar, dia sebut amin 3 kali. Saya nak relate dengan keampunan. Lalu sahabat tak faham. Lalu sahabat kata kepada Rasulullah SAW, dia kata kepada Rasulullah SAW, dia kata, innaka sa'ital mimbar faqulta amin amin amin. Faqal inna Jibril alaihi salam atani faqal man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'abadahu Allahu qul amin faqultu amin. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, ketika kau naik mimbar kami dengar kau cakap amin. Amin, amin, kami tak faham. Lalu Nabi kata, ketika aku naik mimbar, Jibril datang. Jibril datang, sahabat tak nampak. Kadang-kadang Jibril ni datang dengan rupa asal dia. Macam turun wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi nampak Jibril dalam rupa yang asal. Dia duduk di antara 2 ufuk langit. Besar tak kecilnya Jibril. Ketika Nabi Isra' Mi'raj, dia juga nampak Jibril dalam bentuk yang asal. Terkadang Jibril dalam bentuk laki-laki. Datang berjumpa Rasulullah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun sawadi sya'ri wa syadidun bayadi thiyabi la yura alaihi atharu safar. Nabi sedang duduk bersama sahabat, mari seorang laki-laki tiba-tiba duduk di depan Nabi. Ambil tangan je letak di atas peha Nabi. Rapatnya lutut-lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Sahabat-sahabat terasa curiosity dia sangat tinggi. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Tapi dia tahan dia. Kalau kita, Ustaz, siapa tu Ustaz? Betul tak? Tapi sahabat dia tahan. Kerana itu adab dengan Rasulullah SAW. Itu Jibril datang mengajar kepada kita tentang agama. Sebab itu dah pintu Masjid Nabawi, kalau datang daripada belah sini, belah kanan ni kiblat, belah kanan kita masuk pintu hujung, itu Babus Salam. Keluar pintu Babul Baqi', terus ke kubur Baqi'. Sebelah daripada pintu Baqi' ada satu pintu dipanggil pintu Jibril. Sebab apa? Ada kadang-kadang Jibril datang bawa wahyu melalui pintu tersebut. Siapa ada rezeki, kalau ziarah-ziarah kat pintu tu terkadang berbau sangat wangi, kata ulama, malaikat lalu. Itu pintu Jibril. Pintu tersebut dia punya umur beratus tahun sudah. Lama pintu tu. Nak sebutnya, kata Rasulullah, Jibril datang. Jibril kata pada aku, dia kata, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan. Ada orang jumpa bulan Ramadan, wahai Muhammad. Kemudian habis daripada Ramadan, falam yughfar lahu, dia tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ni masuk neraka dan fa'abadahu Allahu, dan Allah menjauhkan rahmatnya daripada orang ini. Kata Jibril, qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Qultu amin, aku aminkan. Maknanya apa? Orang yang masuk Ramadan Allah tak ampunkan, hujung dia celaka, hujung dia neraka. Ada 2 golongan manusia. Pertama, tak sempat sampai Ramadan, mati. Yang kedua, dia sempat masuk Ramadan, tapi masuk Ramadan macam tak Ramadan. Ini kita bincang saat lagi. Yang ketiga, hadis yang menceritakan tentang bangun malam, menghidupkan malam. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menghidupkan malam-malamnya dalam bulan Ramadan dengan keimanan, kedua dengan penuh pengharapan, dia mengharap Allah ampunkan dia, dia mengharap Allah redha dia, maka diampunkan dosanya. Maknanya 3 hadis yang kuat saya ambil tadi, semua menceritakan puasa bulan Ramadan dengan keampunan. Sebab tu saya pilih iaitu Ramadan dan keampunan. Jadi kita nak capai keampunan. Kenapa sahabat-sahabat yang dirahkasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini lah ni, kalau kita matilah ni, Allah tak ampunkan kita, kita nak pergi mana? Saya tanya ni,
Kita nak pergi mana? Dan siapa tahu bila dia mati? Kita tahu tak kita mati bila? Tahu tuan-tuan? Tahu. Bila mati ustaz? Bila-bila? Mati itu bila-bila? Semua orang tahu. Orang tahu tetapi tak faham. Maksud tak faham, dia tak cakna dengan apa yang dia tahu. Sebab tu berbeza dengan tahu dengan ilmu. Ilmu ni, alim ni, orang yang tahu dan dia memahami apa yang dia tahu dan dia bertindak balas dengan apa yang dia tahu. Dalam kehidupan dia ada tindakan, ada action, ada gerak kerja, ada perancangan-perancangan, strategic planning dia. Kalau dia nak Allah ampunkan, dia ada strategic planning dia. Dia ada tindakan dia. Dia ada apa yang dia nak capai. Kalau dia nak kaya, kan kita selalu tulis dekat mana? Dekat cermin kan? How to become a millionaire. Kita macam mana nak jadi jutawan. Nak sembahyang Jumaat tak ada pula. Nak baca Quran, saya ustaz, hari ni hari keempat puasa. Saya boleh ustaz 10 jus. Jus apa? Jus tembikai. Jus limau, belembeng, apple, asam buih, tu boleh. Itu jus, bukan juzuk. Nak sebutnya macam mana nak capai. Kalau sehari kita nak baca Quran 1 juzuk, bukan payah pun. 1 juzuk 20 muka surat. Setiap lepas satu solat, satu waktu baca 4 muka surat. 4 kali 5 1 juzuk. Sebab itu kita susun hidup kita. Begitu juga mati. Mati ni kita yang susun. Kita tak tahu bila kita mati, tetapi kita tahu cara macam mana nak mati yang mulia. Macam mana nak mati yang mulia kita tahu. Kalau kita kahwin, kita nak marriage of the year. Tapi mati, kita tak mau mati of the year. Kita tak nak mati yang terbaik. Mati kita nanti hambar. Tahu mati hambar? Mati yang tak berapa diraikan. Kita nak mati yang diraikan. Ada anak yang boleh mandi. Ada anak boleh kafan. Ada anak boleh solat jenazah jadi imam. Ada anak yang boleh usung ke kubur. Ada anak yang boleh berdoa untuk kita setelah kita mati. Berterusan hidup kita bergaya di alam barzah. Hidup kita mewah di alam barzah. Dikafankan oleh malaikat dengan kain kafan. Dan sebut cendana yang dibawa daripada syurga. Apabila naik roh ini ke langit. Dalam keadaan malaikat bawa, pintu-pintu langit terbuka dengan bau yang sangat harum. Sehingga malaikat berkata-kata, bercakap-cakap, bergosip-gosip. Roh siapa ni? Roh siapa ni? Roh fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Sehingga malaikat yang membawa roh ini bertemu Allah merasa bangga, menumpang tui di atas kehebatan orang soleh yang mati. Aku bawa roh dia. Aku bawa roh dia. Aku. Malaikat berbangga dengan orang yang baik. Jangan kita mati dalam keadaan mati yang tidak baik. Dahlah mati tak baik, disebut-sebut keburukannya setelah dia mati. Ada orang tak glamour sahabat-sahabat. Bila mati orang sebut kebaikan dia. Ini tanda mati yang baik. Ustaz, sejak dia meninggal ustaz, tak ada lagi orang nak basuh tandas surau, tandas masjid. Ada orang, dia 3 pagi, 4 pagi dia pergi basuh tandas masjid. Orang datang masjid subuh, pergi toilet, bersih cantik je. Rupanya ada makhluk Allah yang membasuhnya. Saya pergi ceramah Negeri Sembilan, bawa seorang pemuda. Budak muda ni teman saya berbual. Saya mengantuk. Kita pergi ceramah tu, sebelum maghrib dah sampai. Tak ada orang surau tu. Surau pun surau biasa je. Kejap lagi dia kata kat saya, ustaz, pinjam kereta ustaz. Nak pergi mana saya kata? Pergi kedai ustaz. Saya pun, pergi lah. Dia pergi beli sabun, dia beli berus, dia beli baldi. Dalam keadaan surau yang sangat daif, dia basuh tandas surau. Dia masuk nak buang air pun dalam keadaan apa? Dalam keadaan tak selesa. Dia beli barang-barang equipment tu, dia basuh. Saya tengok budak muda ni, subhanallah. Orang yang datang, orang kampung datang, tahu tak dia basuh? Tak tahu. Yang basuh siapa? Orang yang datang, tetamu. Bukan tuan rumah. Sebab itu kadang-kadang orang tu, kerja dia apa? Dia basuh tandas surau saja. Bila dia meninggal, orang sebut, ustaz, sejak dia meninggal tak ada lagi orang nak cuci tandas surau. Tapi jangan kita meninggal, orang sebut kejahatan kita. Sejak dia meninggal ustaz, selipar masjid tak hilang. Jangan. Sejak dia meninggal ustaz, duit surau tak hilang. Jangan. Itu tanda orang yang tak sihat. Sebab itu kita ini, saya nak sebut, kalau kita meninggal, kita kaya. Allah tak ampunkan, nak pi mana? Kita raja, mati, Allah tak ampunkan, nak pi mana?
Kita ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, bila matilah ni kita jadi serupa. Raja rakyat jadi sama. Putih hitam jadi sama. Kampung bandar jadi sama. Laki perempuan jadi sama. Melainkan amalan dan takwa dia dalam keadaan itu. Tak percaya, cuba mati. Ustaz suruh mati pula. Habis dah kadang-kadang cakap pun macam mulut tak ada insurans. Betul ke ada azab kubur Ustaz? Betul ke kubur tu begini-begini Ustaz? Matilah dulu. Sebab tak ada orang yang dah mati, dia balik beritahu pengalaman mati dia. Tak ada. Kerana kita ni masing-masing akan membawa pengalaman peribadi sendiri kita. Dalam erti kata lain, kita yang menghadapi kematian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita, Ramadan ini dia nak dekat dengan kita. Tengok ayat 186, 183 cerita pasal wajib puasa, 184 cerita pasal puasa, 185 cerita pasal puasa, tiba-tiba 186 Allah menyebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Allah sebut, wahai Muhammad, kalaulah mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, kan, hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, engkau beritahu bahawa inni qarib, aku hampir, aku dekat dengan dia. Tuhan ni sangat hampir dengan kita. Allah ni nak kita ini balik kat dia. Sebab tu dia mari satu bulan namanya Ramadan. Sebab apa? Bulan ini Allah datangkan kelebihan yang tidak ada pada bulan lain. Bila mari Ramadan, pintu kebaikan dibuka, pintu syurga. Kedua, pintu neraka ditutup. Ketiga, syaitan, bukan satu, syaitan dirantai. Kemudian wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dalam bulan ini kata Nabi, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan amalan dia. Subhanallah. Nak sebutnya sahabat-sahabat dalam keadaan ini, sebab itu hati kita cenderung nak buat baik. Nampak tak? Bila mari Ramadan, hati kita kan cenderung nak buat baik. Kita ni kalau tak Ramadan ada kuliah macam ni tak? Ada. Alhamdulillah. Ke kuliah dekat kedai mamak? Bila Ramadan orang banyak lepak kat mana? Surau tengah hari. Syahid, mati syahid. Kalau tak dia dekat kafe lah. Dia nampak ustaz lalu tu, korang ajak ustaz, korang ajak. Aku tahu. Benci kat mana ustaz pun mati cari ustaz. Betul. Budak ni rambut merah, pakai rantai, seluar koyak rabak. Tahu jenis-jenis punk is not dead, rock never die. Ini bukan sentimental ni, ni sentimental hot dog ni. Geng pokok tau. Saya kalau sahabat-sahabat tengok geng saya ni rambut merah berikat-rikat ni. Pantai macam-macam, beruk kata anjing. Saya boleh masuk dengan budak-budak ni. Budak yang pecahkan kepala mak dia dengan iron. Budak dah besar, gangster, budak Ipoh. Pum! Bayangkan badan besar, ambil iron, besi, pecahkan kepala mak. Budak ini bila kita duduk, kita peluk, menangis dia. Apa dia sebut? Ustaz, ayah saya tak pernah peluk saya macam ni Ustaz. Tak pernah peluk saya macam ni Ustaz. Kalau ayah saya peluk saya macam ni, saya tak jahat Ustaz. Ini budak-budak ni. Budak jenis-jenis macam ni nampak je ganas, dah hati dia baik. Tengok dalam keadaan nampak macam brutal, pergi kedai mamak, mak, memang saya tarik satu, dia tak order brandy. Betul tak? Geng pokok tu, geng pokok. Ni tutup muka habis ni. Rambut dia tutup habis. Assalamualaikum. Dia buka, Waalaikumsalam. Aku ingat pokok tadi, orang. Geng macam ni, saya kata, bro, lu, dia cakap dengan saya, lu gua. Kadang dia panggil, brother, kita sama main bola dengan dia, futsal. Maghrib kita hilang. Datang geng dia, lu tahu tak, yang main dengan kita bola tu, Ustaz, gua nampak dengan mata gua, bro. Gua nampak mata gua. Dia mengajar kat surau. Betul ke? Betul. Datang dia. Gua nak tanya sama lu. Tanyalah lu nak tanya apa benda nak tanya. Lu ustaz Mana lu tahu? Muka lu macam ustaz lah. Marah dia. Yang lu hilang ni, lu pergi solat nak pergi solat.
Lu kenapa tak ajak gua? Gua nak solat juga. Nampak? Saya pun jawab, mana gua tahu lu nak solat? Gua tengok lu muka macam tak nak solat. Gua tak nak ajak lah. Kalau lu nak solat, jom. Sejak tu kita kawan dengan dia. Budak macam ni, huru-hara. Sekali tanya dia. Sekarang kalau lu mati, lu nak gua solat ke atau yang ni? Geng-geng lu ni. Pang is not dead. Gua nak lu lah ustaz. Ha, nampak? Orang jahat macam mana? Mati cari ustaz. Jangan sombong lah. Sebab apa? Agama ni kita tak boleh lari daripada dia. Dalam keadaan hal ini kita lihat bahawa Allah nak kita dekat dengan dia. Dulu kita jauh. Bila mari Ramadan, hati kita lembut. Bila mari Ramadan, rasa lain. Tengok Ramadan. Kalau tak Ramadan, cuba sedekah kat surau. Sedekah RM1, demam setahun. Bila mari Ramadan, dia punya suasana lain. Saya tahu. Saya dah lama lah buat madrasah. Di Ramadan, mood manusia lain. Seluruh dunia, bukan Malaysia saja. Seluruh dunia. Kita pun tak terfikir. Hatta orang bukan Islam. And ustaz, saya non-Muslim. And I'm Chinese. I'm Indian. Saya nak disebut perkataan infak. Infak. Bukan sedekah, infak. Bahasa Arab. Saya nak infak untuk sedekah boleh. Untuk sekolah, madrasah. Tengok. Bila Allah menjentik hati kita. Kita rujuk balik kepadanya. Kita mendambakan. Lalu Allah menyebut dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sebab tu bila mari tarawih, Pak Imam ataupun Bilal berdoa. Kadang-kadang kita amin, kita bukan tahu pun. Semalam tazkirah marah muslimat dekat surau tu nak pukul saya. Kata ibu-ibu faham tak doa tadi? Diam je. Tengok saya atas bawah kecil besar. Diam je, tak faham. Doa tadi suami ibu-ibu nak kahwin lagi. Tengok je. Tak percaya. Tadi kan Pak Imam sebut wa bihuril ain mutazawwijin, dengan bidadari kami berkahwin. Ustaz jangan cakap gitu ustaz. Saya dah payah pergi surau lah ni. Suami-suami mengadu pula. Sebab apa? Kita kena faham apa yang kita minta. Biarlah rasa lazat. Bila kita sembahyang, kita tahu apa yang kita ucap. Apa kita doa, kita minta apa? Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta redha Allah dulu, barulah syurga. Nak masuk syurga, kena ada redha. Nak masuk syurga, kena ada keampunan. Dan keampunan ni yang kita nak cari. Erti kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita bersegera mengejar keampunan. Dan apa dia? Wasari'u ila maghfiratin. Kenapa bersegera? Sebab mati kita tidak mengenal masa. Tengah cakap ni boleh mati. Berapa ramai orang mati dalam keadaan dia tak sangka. Dan hari Jumaat Allah berpesan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah maut yang kamu lari daripadanya, dia mendatangi kamu. Hari Jumaat, hari yang penting, ada satu surah Al-Jumaah. Allah suruh ingat pasal mati. Kenapa dah? Ingat mati ni bukan menjadikan kita negatif, pasif. Bila ingat mati menyebabkan kita ini lebih berdaya saing, lebih tekun, lebih berkualiti, lebih terbaik performance kita dalam seluruh aspek hidup. Cuba kita rasakan ini Ramadan terakhir kita. Kita rasakan kuliah terakhir kita. Kita rasakan duha terakhir kita. Kita rasakan sedekah terakhir kita. Lalu persembahan kita semua yang terbaik. Hatta dalam solat, Nabi kata apa? Daripada hadis Anas bin Malik. Udhkuril mauta fi salatik. Ingatlah mati dalam solat kamu. Wa inna rajula idza dzakara al mauta ay la hariyun ayuhsina fi salatihi. Seorang laki-laki bila dia ingat mati dia dalam solat dia akan solat dengan terbaik mungkin. Sebab itu bila nak solat rasa lepas ni nak mati. Lalu solat itu dia akan buat yang terbaik. Lalu dia rasa bahawa lepas ni tak ada peluang lagi untuk hidup. Lalu dia akan memanfaatkan setiap hembusan nafasnya untuk apa dia? Bertaubat pada Allah dengan sebaik mungkin ketika mana dia bertemu Allah dalam keadaan keampunan. Sebab itu pertama, kita tak boleh jamin hidup sampai habis Ramadan. Kedua,
Kalau kita hidup pun belum ada jaminan Allah nak ampunkan kita. Lalu dalam keadaan ini, kita kena pulun dengan sebaik mungkin. Dan kematian itu, dan Allah rahsiakan. Macam mana Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Lalu dalam keadaan itu, disuruh kita pulun dalam bulan ini. Apa dia? Keampunan yang begitu banyak, tiba-tiba Allah tak ampunkan. Di sana ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmatnya yang melimpah ruah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, kalau kita tengok surah tadi, rasa macam mati tu kejar kita. Hakikatnya kita kejar mati. Hakikat kita mengejar kematian. Di zaman Nabi Allah Sulaiman, datang malaikat maut. Malaikat maut ni nak ambil nyawa menteri Nabi Allah Sulaiman. Lalu menteri ni bila malaikat tu tengok orang tak kenal, tengok kita 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam, kita risau tak? Risau. Orang ni nak sihir aku ke? Aku ni Fatah Amin ke? Aku ni Nilofa ke? Dia dah rasa lain. Kan? Rupanya malaikat. Lalu dia kata pada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, kirimkan aku ke negeri yang orang tak ada. Payah apa? Ambil angin hantar dia. Pergi ke negeri orang tak ada. Malaikat dia jumpa Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, mana Fulan bin Fulan? Aku nak ambil nyawa dia. Kata Nabi Allah Sulaiman, aku dah kirim dia ke negeri yang orang tak ada. Paling jauh sekali. Orang tak boleh jumpa. Malaikat kata apa? Wahai Nabi Allah Sulaiman, tercatat dalam kitab dia mati ke negeri yang kau kirim tu tadi. Kita lari daripada kematian, kita mengejar kematian. Alamak, itu kalau jauh sangat Ustaz. Saya bawa 2 benda baru. Yang tu jauh sangat kan? Saya ada kawan nama dia Azhari, meninggal dah. Kan? Masa belajar dulu, dia duduk rumah saya, kan? Dia cuti, dia nak balik dia punya, kan? Nak balik ke universiti dia lah. Dah beli dah tiket, naik bas, turun balik. Kenapa ni? Nak solat sekejap. Kerja dia solat dia. Dia kuat bangun malam. Kan? Dia turun balik, dia solat. Lepas tu dia kata apa? Aku tak boleh balik. Kenapa? Aku nak mati sini. Pening kepala saya. Kan? Nak mati kat rumah kita lah tu. Kan? Jadi kita esok exam. Kan? Tak apalah. Cuma petang tu pelik sikit. Dia buat bubur kacang, boleh makan 50 orang. Kami 3 orang je. Saya kata kenapa ni? Ini nak buat tahlil arwah. Kata kenduri doa selamat. Lain macam dia ni. Kejap lagi pukul 2 pagi, kita baru nak tidur. Esok exam. Dia kata bangun-bangun, aku nak mati. Dia ni, saya pening lah. Besok nak exam, orang kata nak mati. Pening tak? Pening. Saya tengok atas bawah dia kenapa dah dia ni. Cuma kawan saya ni budak Perak. Dia orang lama sikit. Dia kata layankan je. And mungkin ada kebenaran. Lalu kita kata, dia apa Quran? Kita kata mengucap. Dia mengucap. Baca Quran. Dia baca Quran. Dia apa Quran? Lepas tu dia senyap. Dan dia meninggal. Saya yang mandikan dia. Maknanya dia kata nak mati, memang dia mati. Yang kedua, 16 tahun lepas. Dulu saya lecturer lah. Saya lecturer di universiti. Dulu makan gaji lah, ni makan nasi. Jadi pelajar saya malam tu dia main silat. Sebab esok dia ada persembahan performance di hadapan Agung sekarang ni, Raja Abdullah. Masa tu dia chancellor kepada universiti. Kemudian pukul 12 tu dia kata, Ustaz lapar Ustaz. Saya kata dekat Medan Selera tu, Sungai Pusu sebelah UAE. Tu buka. Tak mau Ustaz nak pergi Rawang. Saya kata kan dekat tu, makan, tidur, besok boleh perform. Tak nak Ustaz, saya nak pergi Rawang. Pukul 3 pagi saya dapat panggilan dia mati. Kereta dia bertembung dengan lori. Bayangkan lori dengan badan kita, mayat jadi macam mana? Saya mandikan dia, lepas mandikan bungkus dengan plastik. Darah keluar. Darah keluar. Kita bungkus dengan plastik. Mandikan dekat hospital Selayang. Tempoh 3 jam saja. Nak sebutnya, dia mengejar kematiannya di Rawang. Kita tak rasa sebenarnya hakikatnya kita mengejar kematian. Kita mengejar kematian. Dalam erti kata lain, sahabat-sahabat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengambil peluang supaya Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Mengampunkan dosa kita. Dan bila mari pula dalam bulan Ramadan, kita pun ingat balik akan diri kita. Dalam keadaan kita banyak dosa kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah
fastaghfaru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kemudian Allah sebut juga dalam surah Ali Imran 135, ada pun orang-orang yang apabila dia melakukan perkara yang keji, fahisyah. Fahisyah ni berbeza dengan maksiat. Sebab fahisyah lebih khusus kepada jenayah maksiat yang dilakukan oleh dua orang, dua pihak, sparring partner. Dia ada tag team dia. Contoh zina. Saya zina dengan pokok kelapa sawit, ustaz, boleh? Dia mesti ada dia punya partner dia. Kan? Riba. Boleh makan riba seorang-seorang, mesti ada yang beri yang makan. Mesti dua orang. Berbeza minum arak. Minum arak seorang-seorang dalam bilik pun boleh. Minum arak. Cuma dia tak ada soul lah. Kan? Dia tak ada jiwa lah. Tapi boleh seorang-seorang, boleh. Isap dadah seorang-seorang boleh. Boleh. Tapi tak ada soul lah. Sebab tu penagih dadah, dia bila isap dadah, mesti berkawan. Sebab dia yakin al-jamaah tu barakah. Kan? Penagih dadah, betul tak? Sebab tu kalau seorang penagih dadah, ADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, perangkaan yang dikeluarkan pada tahun bila? Pada tahun 2006 mengatakan bahawa jumlah penagih dadah berdaftar 1.2 juta. Mengambil kira 600,000, seorang bawa seorang 1.2 juta. Ini dia kaedah dia. Sebab orang yang isap dadah ni peramah, sociable, dia talk aktif. Sebab nak dapat supply, dia mesti ada kawan. Engkau cucu aku cucu engkau. Sebab itu ini kaedah yang kita lihat. Sebab itu sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat satu benda yang namanya fahisyah, keji, ada orang dia buat, dia ulang, dia buat, dia ulang. Dalam sepotong hadis, ada hamba Allah, dia kata, bila mana hamba Allah itu buat maksiat, dia bertaubat. Kemudian Allah terima taubat dia. Kemudian dia ulang balik. Allah terima taubat dia. Dia ulang balik. Dia terima taubat dia. Sebab apa? Sifat Allah dan sifat manusia. Manusia ni dia suka melakukan kesilapan. Dan dia suka mengulang balik kesilapan dia. Di atas sifat dia yang rapuh. Namun Allah yang bersifat dengan sifat yang maha pemurah, maha pengampun. Dia membentangkan keampunan kepada hamba-hambanya. Dalam terkadang dia berikan lebih dalam masa-masa yang tertentu. Dalam keadaan ini sahabat-sahabat, ada orang dia buat maksiat, dia buat balik. Sebab itu Ramadan ini peluang yang terbaik. Sebab itu kita tak rasa berat sangat bila kita nak merubah, betul? And ada seorang lecturer dia kata, ustaz, saya ni ustaz, macam mana nak pakai tudung? Letih juga. Kalau dia kata, ustaz, macam mana nak pakai serban? Boleh aja. Dia lecturer bahasa Inggeris. Dia kata, saya teringin nak pakai tudung. Saya kata, sekarang ni bulan Syaban, tak lama lagi Ramadan. Satu syarat saja kalau nak pakai tudung. Apa dia? Bila pakai tudung, jangan buka. Kalau buka, orang akan kata kamu tidak ikhlas memakai tudung. Lepas Ramadan terus saja. Sampailah ni, alhamdulillah, dia istiqamah. Sebab tu menyebabkan orang kata kita tidak konsisten. Sebab kita Ramadan mari surau, tak Ramadan hilang. Bila Ramadan mari kuliah, bila tak Ramadan hilang. Ramadan buka Quran, bila tak Ramadan hilang, tak baca Quran. Ramadan pakai tudung, kan? Bila tak Ramadan buka tudung. Sikap inilah menunjukkan tidak konsistennya kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-zalamu anfusahum, atau dia zalim diri dia. Maksudnya kita ni sahabat-sahabat masuk dalam neraka wa na'udzubillah di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa ni umpama racun. Tahu racun? Tak ada orang dia nak racun diri dia sendiri. Kita ni bila terminum, bukan minum, terminum, kita punya gelabah kita nak apa? Nak buang racun tu, nak remove racun daripada diri kita itu, menyungguh kita. Kalau orang kampung dia berinya minum apa? Air kelapa, betul? Dulu kat kampung saya masa kecil, budak tu terminum minyak tanah, minyak gas orang panggil ni. Letak dalam botol orin bodoh tu, kan warna dia hitam. Mana nampak macam aiskrim soda aja. Dia minum, berbuih-buih mulut. Atuk dia ambil apa? Ambil kelapa, bagi dia minum. Selesai. Macam mana saya tahu cerita ni?
Budak yang minum tu saya. Bila kita buat maksiat tu racun. Orang yang waras tidak mungkin menerima benda yang mudarat pada dirinya, melainkan orang yang rosak hati dan jiwanya. Sebab itu bila mana seorang anak Adam itu melakukan maksiat, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Dan seseorang anak hamba Allah itu kalau dia buat satu maksiat, akan digoriskan di hatinya satu gorisan hitam. Wa in naza'a wastaghfara wa taba. Kalau dia itu bertaubat, ditinggalkan maksiat, maka akan bersihlah dosa tersebut. Tetapi kata Allah, wa in ada, kalau diulang balik dosa tersebut, zida fiha, akan ditambah lagi titik hitam itu lagi banyak, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga memenuhi seluruh hatinya menjadi hitam, sehingga menutup hatinya. Ketika itu kita akan nampak dia punya simptom-simptom hati yang sakit. Dia tak suka kebaikan. Dengar kebaikan dia tak suka. Bila buat maksiat dia rasa manis. Bila buat jahat dia rasa lazat. Dengar Quran macam kena sampuk hantu. Dia rasa benda-benda tu berlawan kerana hati dia. Adapun demikian, kita kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali menceritakan kisah peminum arak, sahabat-sahabat. Peminum arak ni setiap malam minum arak. Bila dia balik rumah, cuma dia ni ada beberapa amalan-amalan yang baik. Dan bila dia mati, tak ada orang nak uruskan jenazah dia. Tak ada orang nak uruskan. Ialah peminum arak tegar. Kampung dia kenal, dia ni peminum arak tegar. Dalam keadaan itu, bila mana dia mati, tak ada orang nak urus. Lalu isteri dia tarik, pakai stretcher lah. Stretcher Dia tarik jenazah suami dia. Sehingga tiba di satu tempat, ada seorang wali Allah. Wali Allah ni sedang berdiri, dia tengok je, kemudian wali Allah ni buat apa? Ambil jenazah itu, kemudian mandi, pergi kafan dan disolatkan. Bila orang kampung tengok, wali Allah ni, bukan wali nikah. Wali Allah solatkan jenazah itu, orang kampung pakat datang. Solat sama. Wali Allah dah tolong. Lalu habis selesai jenazah, semua selesai. Wali Allah ni tanya pada perempuan ni, pada isteri dia. Aku nak tanya satu perkara, apa amalan suami kamu? Lalu, apa jawabnya? Suami aku tak ada amalan. Orang tahu dia ni minum arak. Tak, kata wali Allah tu mesti ada. Aku bermimpi semalam, ada seorang laki-laki meninggal, tak ada orang nak urus jenazah. Dia lalu kat jalan ni. Tu yang aku tunggu sini. Aku disuruh dalam mimpi solatkan dia. Apa amalan suami kamu? Lalu kata dia, mungkin. Suami aku ni ada 3 perkara yang aku rasa baik. Dia ni minum arak, tapi ada 3 benda baik aku tengok. Yang pertama, dia kalau balik minum arak malam-malam, dekat-dekat subuh tu, dia bersihkan diri dia, dia pergi solat berjemaah kat masjid. Sahabat-sahabat, peminum arak solat berjemaah. Kita tak minum arak pun macam mabuk. Kita tak minum arak macam mabuk. Dia minum arak mabuk, solat berjemaah subuh. Yang kedua, dia ni suka bersedekah. Walaupun dia pun susah, dia suka buat makan cara dia lah, dengan cara dia susah dia, bagi anak yatim makan, bagi orang susah makan. Yang ketiga, dia bila balik daripada minum arak malam-malam, dia menangis. Ni dia penting ni. Disangka baik pada Allah, dia menangis. Dia angkat tangan, ya Allah, aku minum arak, ya Allah. Aku bertaubat, aku ulang balik minum arak. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Kalau aku matilah ni, ya Allah, agak-agaknya dekat penjuru neraka mana Engkau akan letak aku, ya Allah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Tengok sahabat-sahabat, dalam keadaan dia mengulang-ulang dosanya, dia masih lagi bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kalau kita susun hidup kita, daripada kita akil balik, laki-laki sangat berat. Laki-laki ni sangat berat. Sebab tu bila laki-laki lahir kan, baby boy, dia punya akikah 2 ekor kambing. Bila perempuan seekor kambing saja.
Kalau ayah meninggal, adik-beradik 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, faraidnya laki-laki dapat 2/3, perempuan 1/3. Contoh, kalau ada 60,000 duit ayah dalam tabung haji, kita buat 3 bahagian boleh. 60,000, 60K bagi 3, 20, 20, 20. Laki-laki 2/3, dia ambil 2 daripada 3 bahagian, dia dapat 40K. Perempuan 1 daripada 3 bahagian, dia dapat 20K. Jadi dalam hal ini laki-laki lebih. Perasan tak ibu-ibu? Perasan ke tak perasan? Ke baru tahu? Nak sebutnya, saya rasa tak adil ni ustaz. Kenapa? Ini tak adil ustaz. Yang adil fair and square. Bukan maksud fair and square, RM1 bagi 2, seorang 5%. RM10 bagi 2, seorang RM5. Matematically-nya betul. Tapi dari sudut undang-undang Allah tidak tepat dalam hal-hal tertentu. Sebab itu, Allah jadikan kita ini mengikut fitrah penciptaan kita. Boleh tak ibu-ibu kita kata, Ustaz, anak saya dah 5, boleh tak anak ke-6 suami saya mengandung? Boleh. Boleh belah. Mana boleh? Nak sebutnya, laki-laki memang tak boleh mengandung. Mengandung ni bukan sebab kita gagah macam Undertaker. Mengandung ni perasaan. Kelembutan, kehalusan. Tengok orang yang gagah. Cuba bayangkan sado-sado mengandung macam mana? Allah, buruk rupa, berjambang, bulu dada lebat, mengandung, pakai baju, orang mengandung, terhegi-hegi pergi Tesco, cari pampers sus. Odoh. Tak sesuai. Allah beri ni mengikut apa yang sesuai dengan fitrah kita. Subhanallah. Sebab itulah tengok fitrah laki-laki. Sebab itu dia dapat lebih, sebab dia menanggung. Laki-laki kena ingat, bila dah akhir balik, bukan dah wajib solat puasa saja. Bila dah akhir balik, dosa tanggung sendiri, faham? Bila dah akhir balik, nikah. Aku terima nikahnya. Aminah binti Dola dengan mas kahwin RM60 hutang ataupun tunai. Faham tak? Maksudnya, kita sanggup memikul dosa, akaun dosa Aminah. Kita tanggung. Dosa kita tanggung. Aminah kita tanggung. Anak 10 orang, semua dosa dan akaun dosanya, kita tumpang tanggung. Allahu Akbar. Berat. Kalau kita tak susun dengan baik. Ini yang Allah sebut dalam surah At-Tahrim. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam erti kata lain, Allah mengajar kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada azab api neraka Allah, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu batal. Maknanya kita ni, bawah kita ni, kita kena jaga dia. Siapa kita? Kalau kita renungkan ayat ni dalam-dalam, tak ada seorang berani kahwin. Payahnya laki-laki. Perempuan senang tak? Perempuan senang, subhanallah, ditanggung. Tapi kena jaga sungguh. Jaga sungguh muslimat. Yang ni Ramadan lagi lah muslimat banyak berjihad kat dapur, betul tak? Menyampah ustaz. Apa menyampah pagi? Lah, dia kalau dia yalah suami saya anak-anak dia tak nak makan lah. Kalau lebih-lebih masakan buka, dia nak yang baru. Saya lah masak 2-3 pagi sampai tertidur dalam kuali dah. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya jihad dia. Jangan rasa berat. Perempuan nak masuk syurga senang. 4 aja. Iza salat khamsaha was-samat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha. Senang ada 4. Kalau dia dah kahwin. Pertama, dia jaga solat yang 5. Masalahnya, dah bersih, tak mandi wajib lagi solat. Kedua, puasa hak wajib saja. Bulan Ramadan. Masalahnya, dah dekat masuk hari hujung Syakban baru nak qada. Yang ketiga, menjaga kemaluan maruahnya. Yang ni pun payah. Payah Ustaz, payah. Nak kata apa? Nak menjaga diri dia, payah. Yang keempat, wa ata'at zawjaha, taat suami dia. Ibu-ibu, jam 2 pagi, suami kata, yang buatkan abang nasi goreng kampung, buat tak? Tak buat, kurang ajar sungguh.
Suami pula 2 pagi minta nasi goreng kampung, telur mata, timun susun keliling pinggan. Buat tak? Buatlah nasi goreng kampung, bukan payah. Bawang putih, bawang merah, ikan bilis, cabai, tumbuk, tak nak tumbuk, blend, gering, minyak, tumis dengan bahan tadi, masukkan nasi. Nak bubur sayur boleh, tak bubur sayur boleh, bubur telur boleh, tak bubur telur pun boleh. Nasi goreng kampung, nama dia nasi goreng kampung Kuang Hajar. Sebab masa digoreng tu Kuang Hajar. Jadi kalau ibu-ibu tahu suami kita yang minta nasi goreng kampung, dia sanggup tanggung dosa kita. Apalah sangat nasi goreng. Kita pula masuk dekat Facebook, kita post. Semalam dekat Sogo jumpa Aaron Aziz, lupa habis sebelah sang suami, Kuang Hajar punya mulut. Yang tanggung dosa kita, suami kita, bukan Aaron Aziz. Nak sebutnya, dalam hal ini, apa yang kita harapkan pengampunan. Ketika mana pintu syurga dibuka. Lalu, dalam hal ini kita masih berpeluang. Allah berikan pada kita Lailatul Qadar. Semua tahu bila? Ramadan. Tapi bukan mana orang beriman berlakon. Sebab itu tips untuk puasa, Nabi pesan imanan wahtisaban, 2 perkara. Puasa dengan keimanan, kedua dengan wahtisaban, pengharapan. Kenapa dengan iman? Hanya orang yang beriman sahaja yang mampu memikul tanggungjawab dengan baik, tekun dan kasih sayang. Macam mana kita bila sayang seseorang? Innal muhibba, kata Imam Asy-Syafi'i, lima yuhibbu muti'. Orang tu kalau kasih pada seseorang, dia membawa ketaatan. Cuba orang isap rokok kan. Dia nak tinggalkan Ramadan ni, rokok bukan senang. Biasa isap 3 kotak, 4 kotak. Bukan senang. Cuma bila mana buka, dia qada 10 kotak. Sebab sebatang rokok saja, duduk kat Felda, keluar 10 km, naik motor kapcai, motor pancit, tak boleh jalan, jalan kaki, hujan lebat kerana mu sebatang gudang garam. Dia membawa ketaatan. Sebatang ibadah kerana kasih lebih Allah utamakan dari takut. Sifat orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman ni dia sangat kasih, asyad kepada Allah. Sebab tu bila mana berpuasa tak timbul dia rasa berat. Bila Allah perintah tutup aurat, dia tak timbul rasa berat. Bila Allah perintah orang yang beriman, dia terima dengan kasih sayang, dia timbul satu benda yang namanya ketekunan. Hasilnya cukup baik. Yang kedua, wahtisaban. Kita ni bila berpuasa dengan harapan Allah terima, Allah redha kita, ampunkan kita, dan semoga dapat berjumpa Ramadan akan datang. Tetapi pengisian dia macam mana? Sebab itu sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Ramadan yang terbaik sekali dalam hidup kita bila? Tahun lepas lah. Dipanggil Ramadan Corona, Ramadan MCO, Ramadan PKP, Ramadan COVID-19. Cuma tak boleh pergi masjid surau sahaja. Tetapi pengisian yang terbaik tahun lepas. Sebab itu untuk jumpa dengan 2019 hujung, bermulanya COVID-19, pernah berlaku pada tahun 1918. Apabila berlakunya flu Spanyol yang menyerang Eropah, yang membunuh 50 juta penduduk dunia. Kita ni COVID-19, 2019 sampai 2021, yang meninggal seluruh dunia baru hampir lebih kurang 14 juta. Tetapi 1918, selama 2 tahun, apabila ada satu jenis selsema namanya flu Spanyol, bermula di Kansas City, US, mengakibatkan 30,000 tentera dia merebak sampai ke Perancis, sampai ke Itali, sampai ke Spanyol. Berlaku pula Perang Dunia yang Pertama. Dalam erti kata lain, ketika itu tidak ada internet, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak. Tersebarnya kematian 50 juta. Kalau kita tolak pada tahun ini dengan 1918, 100 tahun lebih, kita ini ditakdirkan oleh Allah dapat berjumpa dengan satu suasana yang pernah menimpa sahabat kita suatu masa dulu. Tiba-tiba ada Ramadan, tiba-tiba ada PKP,
Ketika itu kita lihat manusia terbagi kepada dua bahagian. Ada yang semakin taat kepada Allah, ada yang semakin ingkar, derhaka pada Allah. Sebab itu bila Allah turunkan satu malapetaka, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 43. Alangkah baiknya, kata Allah, kalau datang satu malapetaka daripada Tuhan, mereka merendah diri, mereka muhasabah diri dia, lalu masing-masing muhasabah, orang kampung, orang bandar, orang tinggi, orang rendah, kerajaan, semua bermuhasabah, rakyat biasa, ustaz tak ustaz, semua terkena. Betul tak? Masuk dalam TV, masuk dalam page, apa dia, artis kata apa, tak ada job, kan, ronsing, tak ada job, tak ada job, tak ada bantuan. Welfare ada 4, kan. Tapi ustaz-ustaz relax je. Ada ustaz-ustaz cerita dekat Facebook, tak ada. Ni kelebihan ustaz, dia tenang dia. Saya ada syarikat travel agent, syarikat saya habis collapse, bankrupt. Biasa je, relax je. Relax, tak ada apa-apa. Ramai ustaz-ustaz tak ada duit, tak ada makan. Kita tolong, kita bantu dia. Erti kata lain apa? Semua orang Allah uji. Untuk apa? Kita balik rujuk pada dia. Ustaz, dengan sebab PKP, kerja kat rumah, saya boleh baca Quran. Dulu saya jauh daripada Quran. Buka pagi-pagi ada Ustazah Aisyah, Ustaz Anas, Ustaz Uwais Al-Qarni, ada tauhid, ada fiqah, ada tafsir, ada hadis. Saya belajar, saya membina diri saya. Ustaz, saya boleh pimpin keluarga jadi imam, solat berjemaah, 5 waktu saya jaga keluarga. Dulu tak boleh ustaz. Ustaz, malam tarawih saya jadi imam solat tarawih, anak isteri kat belakang ustaz. Raya puasa jadi imam, raya haji jadi imam. Allah berikan dalam PKP tahun lepas Ramadan yang terbaik. Dalam keadaan tertekan, duit tak ada, hati kita tenang. Bila dibelai, maka rumah kita menjadi rumahku syurga Allah. Tak timbul isu rumahku panas, tak tenang, kerana tidak ada konten, tidak ada pengisian yang baik dalam menghadapi Ramadan, mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, dalam tempoh itu agak-agak kita jumpa tak satu malam yang mana namanya Lailatul Qadar. Itulah nilai yang Allah nak berikan. Kemuncak dia bila Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar, aku nak buat apa? Aku nak minta apa? Subhanallah. Nabi kata kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diajarkan kepada Aisyah satu doa, wahai Allah, engkau maha pengampun, engkau suka mengampunkan, ampunkanlah dosa. Sebab itu sahabat, apa lagi yang kita nak raih kalau bukan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang kita ada sekarang. Jadi kurang-kurangkanlah. Bila mana tak ada bazar Ramadan, rasa macam tak perfect, tak cukup rukun je puasa. Salah. Tahun lepas lain, kita rasa tenang. Air raya, pagi raya, makan nasi, telur goreng, kicap tamin, tanpa lemang, tanpa ketupat, hati gembira. Tak pergi rumah orang, orang tak kata, orang tak datang rumah kita, kita tak terasa. Tetapi kita dengan Allah, kita terasa kemanisan. Bila kita kenangkan Ramadan tahun lepas, air mata kita akan berlinangan, mengenangkan betapa Allah memberi peluang kepada kita untuk menjadi hamba yang semakin hampir, yang semakin dekat dengan dia, dan sesungguhnya dia dekat dengan kita. Kalau kamu tanya, mereka tanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku dekat. Yang kedua, aku jawab permintaan orang yang meminta. Yang ketiga, penuhilah syarat-syarat aku, syarat-syarat yang aku suruh, aku perkenankan. Yang keempat, berimanlah kepada aku. Dan ujung tu, mereka insya-Allah la'allahum yarshudun. Mereka itu di dalam panduan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Habis dah. Selesai. Kita dah rasa letih dah bila ustaz sebut wabillahi taufiq wal hidayah, selesai. Saya bagi peluang lah kalau ada 1-2 perbincangan untuk kita selesaikan program yang cukup baik di sini insya-Allah. Kalau ada, saya serah balik kepada pengurusi majlis. Kalau tak ada, satu je saya nak pesan,
sedikit pengenalan saya beli tanah 9 ekar di Ulu Bernam, Kampung Sungai Nilam. Ikut geran dia Kampung Sungai Nilam, ikut lokasi dia Kampung Sungai Pagi. Dia sebelah-sebelah saja. Jadi saya beli 9 ekar. 9 ekar saya sedang bangunkan. Saya nak bangunkan, saya dah tebang hutan, saya beli hutan. Hutan yang jual pun tak percaya saya nak beli hutan. Dia tengok saya, pakcik tu, "Ustaz nak buat apa?" "Buat madrasah." Dia tengok saya, "Ustaz, hutan ni." Saya tahu hutan. "Nak Ustaz, hutan ni?" Tahu hutan. Tapi saya dah tebang 9 ekar. Saya dah buat macam-macam, dah habis hampir 1 juta. Hasrat saya ialah saya nak bina pondok pengajian berkitab. Yang kedua, saya nak buat mahat tahfiz Al-Quran. Saya ambil anak-anak yatim, saya ambil orang susah, saya beri pendidikan percuma. Sebab saya dah ada sekolah dah di Muar. Tapi yang tu sistem dia lain, tak ada pengajian berkitab. Itu kecil je, 1 ekar. Ada 140 pelajar sekarang. Siapa lalu kat Parit Jawa, sebelah kanan kau daripada Pekan, Atan Wiria, ada 3 blok besar tu. Itulah sekolah saya. Adik saya uruskan sana. Tapi saya 9 ekar ni saya sedang bangunkan. Maknanya sahabat-sahabat, inilah peluang-peluang yang kita ada, supaya pakat-pakat bantu beli paku seorang sebiji ke, pasir seorang sebutir ke, supaya besok bila ditanya oleh Allah, "Aku pernah menyumbang ya Allah untuk membangunkan agamamu, agar para alim ulama ini, ilmu ini berterusan pada masa akan datang." Sebab tu saya dah hantar 30 orang pelajar ke South Africa yang dah hafal Quran 30 juzuk. Dia pergi South Africa, dia sambung kitab. Dan bila mereka balik nanti, mereka yang akan tolong saya di Ulu Bernam, insya-Allah membangunkan ummah di sana. Kita bangunkan ummah di sana. Jadi kat luar tu ada flyers untuk wakaf surau. Saya nak bangunkan surau dulu. Kalau ada rezeki, ada cukup duit, saya nak bangunkan surau dulu sebagai sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi siapa nak wakaf boleh tengok situ, nombor akaun, kemudian boleh masuklah, insya-Allah nanti saya akan bagi resit. Dia ada flyers macam ni lah. Kita tengah nak bangunkan ni Serambi Ilmu ni. Tempat pengajian berkitab di situ, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Jadi saya serah balik pada pengurusi, kalau ada perbincangan, kalau tak ada nanti kita doa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Tapi saya nak buka soalan lah kepada muslimin muslimat. Kalau ada soalan untuk tanya kepada Ustaz. Okey, kalau tak ada tak apa, Ustaz ini tak macam apa. Boleh, insya-Allah. Khususan di haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan huwa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban muf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempena dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, pada hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini, ya Allah, sekali lagi ya Allah, kami mengangkat tangan kami yang penuh dengan dosa dan noda. Kami memohon ya Allah kepadamu, ampunkan dosa kami. Kemana kami nak pergi ya Allah dengan dosa kami yang meninggi ya Allah langit, yang meluas lautan ya Allah, kalau bukan dengan keampunanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami,
Apakan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Apakan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Apakan dosa ya Allah suami kami, suami yang menanggung dosa-dosa kami ya Allah sejak kami diijab kabulkan. Apakan dosa isteri kami ya Allah, isteri yang banyak bersabar dengan kami, isteri yang banyak membantu kami ya Allah. Apakan dosa anak-anak kami, terkadang anak-anak kami jauh daripadamu ya Allah. Engkau lembutkan hati mereka supaya dapat rujuk balik kepadamu ya Allah. Apakan dosa adik-beradik, sahabat-sahabat, jiran-jiran kami, secara khususnya Allah, apakan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu ya Allah membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.